Bila orang tanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang ramai sangat di akhirat nanti ni, macam mana sistem Allah Ta'ala nak guna nanti ni? Tahukah dia ni buat amalan banyak mana, dia ni nak hisap macam mana, dia ni nak buat macam mana? Terlalu ramai sangat manusia, rekod-rekod tu semua macam mana nak kira? Sayyidina Ali kata, bagaimana ramainya manusia dan Allah mentadbir rezeki manusia. Dia ni dapat banyak ni, hari ni dia ni dapat kurang, hari ni ada yang ni rezeki. Demikian itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan masalah berkaitan hisab nanti di akhirat. Maka kita tak payah ragu-ragu dengan kemampuan apa yang berlaku di akhirat. Tu bukan kerja kita. Kerja kita apa? Kerja kita ready kita untuk buat amal soleh yang banyak supaya dapat menempa tempat yang baik. Orang tanya, kalau macam Kak Long, bukan Kak Long lah, Abang Long lah, macam Abang Long kita pergi takai telekung pi Mekah tu kan, jadi dalam tempat tu patut buat benda baik, hang pergi buat benda pelik-pelik aku tu pula, macam mana di akhirat? Saya cerita sikit kat tuan-tuan berkaitan dengan beza mukhannas dengan khunsa tu lah. Khunsa ni dia ada dua jenis. Khunsa ni makna dia apa? Man lahu farjani, orang yang ada dua faraj. Dan dua faraj tu berbeza di antara lelaki dengan perempuan, beza. Dan ada khunsa ni ada dua, satu nama dia wadih, satu nama dia muskil. Wadih ni makna jelas. Jelas maknanya di antara dua alat kelamin lelaki dengan perempuan, satu jelas berfungsi. Nak tahu fungsi tu macam mana? Boleh buang air kencing, air kecil lah, melalui salah satu alat kelamin. Satu je, satu lagi tak ada. Tu nama dia jelas, wadih. Kalau muskil, maknanya dia ada dua alat kelamin dan dua-dua berfungsi. Makna dua-dua berfungsi, boleh buang air kecil melalui kelamin lelaki, boleh juga buang air kecil melalui kelamin orang perempuan. Dua, jantina tu, kelamin tu ada dekat dia. Maka dalam keadaan yang muskil ini, kena tengok dia muyul ke arah mana, dia condong ke arah mana. Kalau sifat dan watak dia ke arah lelaki, maka dia boleh pegang hukum laki dan dia go on dengan laki dia tu. Tapi kalaulah dia dalam keadaan tu nama dia adalah perempuan, dia condong ke arah perempuan, watak pun watak macam perempuan, cakap pun lembut-lembut macam perempuan contohnya, maka dia boleh ambil apa yang dia dominan pada dia tu, laki atau perempuan, maka dia ambil. Kalau dalam bahasa perubatan kita sekarang ni, boleh tutup atau boleh operation tu untuk tak ada kan alat kelamin yang satu lagi tu, tak ada lah, tinggal satu sahaja boleh. Tu nama dia khunsa. Adapun kalau kita ini dilahirkan oleh Allah sebagai seorang lelaki atau dilahirkan oleh Allah sebagai seorang perempuan, maka kita kena jalan, walaupun kita pi Mekah ke, pi mana ke, main semayang biasa ke, hukum lelaki tu dia tetap dengan kita. Tetap boleh main semayang tarawih, main duduk di tempat perempuan, tak boleh. Kita tak boleh kalau berwatakkan macam perempuan. Walaupun hang sebiji macam perempuan, hang tetap mana-mana perempuan yang pegang hang, batal wuduk dia, sebab hang ajnabi. Hang tetap juga tak dibenarkan masuk dalam tanah perempuan, melihat orang perempuan buka tudung, perbetul rambut, aurat dan sebagainya. Semua tu dosa. Orang perempuan tak tahu kata hang ni adalah berlakon jadi perempuan. Orang perempuan tu tak dosa lah. Yang dosanya kita, sebab hang tahu hang tak boleh tengok, hang pura-pura. Maka tak boleh lawan takdir. Kalau hang meninggal dunia, urusan jenazah tu mesti dilakukan oleh seorang lelaki. Walaupun hang sebiji macam perempuan, tak boleh orang perempuan melakukan urusan jenazah, sebab pegang hang, urusan hang. Padahal orang tu bukan kena mengenal dengan hang, kawan-kawan hang saja, tak boleh juga. Maka tuan-tuan, saya nak bagi tahu,
perbuatan yang dibuat oleh abalong kita ada di sana tu, perbuatan tu tak betul dan perbuatan tu menyalahi syarak, dan ada unsur untuk main-main. Dia tak timbul isu dosa masing-masing, biar pilah dia dosa dia tu dengan Allah. Tuan-tuan, dosa dengan Allah ni dia tak zahir pada orang. Dia duduk dalam bilik, dia saja-saja dalam bilik hotel, saja-saja berlakon pakai telekung macam tu. Yang tu lain lah, sebab yang tu memang terlindung, siapa pun tak tahu. Tetapi bila hang menzahirkan dosa tu depan orang, menunjukkan bangga kata hang ni adalah orang yang cuba nak ubah jantina dan sebagainya, maka teguran secara umum yang diberi oleh orang semua tu bukan satu kesalahan, bahkan satu kebaikan. Tu satu bab. Dan yang kedua, saya nak bagi tahu juga kat kita tuan-tuan, dalam isu ni janganlah kita menganggap semua orang tu macam dia. Ramai di sana golongan-golongan yang kita katakan lembut ni, yang teringin sangat nak mai duduk di masjid, nak jadi orang baik, nak tinggal hidup yang lama. Tetapi kadang-kadang masyarakat tak beri peluang. Sebab tu saya bagi tahu, jangan pandang semua orang macam dia. Sebab mereka ni umur meningkat tuan-tuan, 40, 43, 44, 50, umur duduk meningkat. Mereka tak ada isteri, tak ada keluarga, siapa-siapa tak ada. Mereka seronok tengok orang sembahyang tarawih. Kami nak pi sembahyang tarawih, tapi bila kami pi sembahyang tarawih, mereka duk buat acan kami lebih kurang. Kakak mana boleh duduk sini, kakak kena duduk belakang. Tengok kakak ni pakai songkok dah, tambah Pulau Pinang. Allah, kawan tu nak sembahyang jadi serba salah. Sekali dia nak salam dengan kita, duduk sebelah, kawan tu batal sembahyang IC Sungai Pinang dekat Kuala Lumpur. Saja-saja semua cakap macam tu. Bagi dia tu nak dekat dia dengan Islam, hang pangkah dia. Sebab hang melihat satu dua golongan maknya dan sebagainya. Adalah yang bahasa Pulau Pinang kata hak juah sikit pun ada. Tapi bukan semua macam tu. Beri peluang pada mereka. Mereka nak dekat diri dengan Islam, mereka main masjid, mereka main surau, sambut mereka, hargai mereka, bagi peluang mereka nak dekat diri dengan Allah SWT. Kita tak tahu tuan-tuan, mungkin kita baik dengan satu dua orang tu, Allah ubah hidayah, mungkin disebabkan dia kawan-kawan dia nak main. Mereka pun kadang-kadang bila kita jumpa, mereka bagi tahu teringin juga nak jadi baik ni, tapi bila pergi masjid, masyarakat duk tengok sini, tengok sana dan sebagainya. Tuan-tuan tak boleh expect lah dia terus jadi sasar macam tu. Dia menuju ke arah, sebab dia 40 tahun dah jadi lembut. Tuan-tuan nak harap dia 4 tahun jadi elok balik, tak boleh lah. Bagi dia pelan-pelan, bagi dia masa. Kadang-kadang dah banyak terlajak dah, dia dah main peringkat operation dan sebagainya, suntik sini, suntik sana. Jadi dia perlukan masa, perlukan sokongan moral. Sebab dia tak ada siapa, isteri tak ada, anak tak ada, mak bapak mungkin level umur dia tu, mak bapak dah meninggal, dia beradik pun dah jauh. Jadi kita ada jemaah-jemaah masjid macam ni, kita boleh. Kalau mereka main dekat dengan masjid surau, jangan pandang semua orang macam tu. Jangan keji, jangan hina. Ada ruang kita boleh bagi pada mereka, tunjuk ajak atau bagi satu ruang untuk mereka, kita bagi. Tapi kalau ada orang yang jua, yang biadab, yang saja tunjuk Tuhan, aku buat macam ni, Tuhan tak bagi azab pun, Tuhan suka lah tu aku buat gitu, cakap-cakap macam tu semua. Dia ada cara kita cakap dengan mereka, ada cara cakap dengan golongan yang A, ada cara cakap dengan golongan B. Jangan pukul rata semua macam tu. Siapa-siapa lah, dia tak maknya pun kalau dia tu bekas curi ke apa, dia nak jadi baik, bagi peluang pada mereka. Kerana kadang-kadang disebabkan peluang yang kita yang baik ni tutup, mungkin orang nak jadi baik tu dia akan jadi lebih jahat lagi. Salah juga benda dia buat tu, dia salah fikir. Tapi kita tolong bagi ruang. Kita janganlah duk perli-perli orang. Baru nampak muka main masjid lah tu. Tu nak curi apa pula tak tahulah tu. Kawan, baguslah tuan-tuan. Dia ada masalah, dia serabut. Dulu kaya tak nampak main masjid, bisnes semua jahanam lah, baru nampak muka main masjid. Pulau Pinang ni pun kasar tak? Bagi saya baguslah bila dia ada masalah dia main masjid, daripada ada masalah hampir minum arak di kelab malam atau terjun jambatan Pulau Pinang buat live. Dia ada masalah, dia serabut, dia main masjid.
patutnya kita sambut dia. Dia main masjid, kita palam dia pula. Tu tak apa kena lah tu. Jadi sama-sama win-win situation. Yang biadab, cara kita pun sama juga, nasihat dengan tegas dengan dia. Yang okey, yang ada ruang, kita beri pada dia sama-sama, insya-Allah. Baik, itu saja.